Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rzuqna al-fahma wal 'ilma wal 'aqla wal hikmata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahilladzi afana wa mabtalana wa faddalana ala katsirin min ibadihi tafdila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal kubur wa qina azabal mahsyar wa qina azabas sirat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana as-saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hatim lana bi khusnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur-umur sisa-sisa umur dah dekat dengan mati, Allah pilih kita datang ke rumah Allah. Allah pilih kita sembahyang berjamaah. Ada yang sembahyang di atas kursi, ada sembahyang yang berdiri. Ada yang datang awal, ada yang datang lambat, ada yang kejar-kejar untuk dapat sembahyang fardu maghrib berjamaah sampai dia masbuk. Alhamdulillah, kita dipilih juga oleh Allah datang ke rumah Allah. Ada setengah manusia, dia dah pergi haji, dia dah pergi umrah, duit dah habis dah puluhan ribu, tetapi dia masih lagi tak datang ke rumah Allah. Dia masih lagi sibuk dengan dunia dia, sibuk dengan hawa nafsu dia, sibuk dengan duit dia, sibuk dengan hiburan dia, dia tak boleh datang ke rumah Allah. Dia sibuk dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan dia dekat dia ni dan ahli keluarganya sampai dia melupakan Allah. Fa bi ahi ala'i rabbikum tukadziban. Sama-samalah kita berdoa kepada Allah agar kita di kalangan hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang mati di dalam husnul khatimah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis ini sahih. Yang mati di dalam beriman bighairi hisab 1000 seorang ni. Tuan-tuan. Yang lain semua kena hisab. Dalam 1000 seorang, dalam 1000 seorang. Bila semasa Nabi Isra al-Mi'raj, yang masuk syurga bighairi hisab 70,000. Itu yang baginda menangis. Baginda menangis lalu bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau bertemulah lagi dengan Allah. Mintalah dengan rahmat Allah, mintalah kasih sayang Allah agar yang masuk syurga ni agar lebih daripada 70,000. Maka atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, atas permintaan baginda itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap 1,000 bawa 70,000. Tuan-tuan, ya. Ni bab tentang mati yang bighairi hisab. Yang lain mati dihisab. Allah tanya semua tentang kita hidup dekat dunia. Allah tanya, rumah kau dekat dengan surau, kedai kau dekat dengan surau, kenapa kau tak datang sembahyang berjemaah? Ada majlis ilmu, majlis ilmu fardu ain, kitab tauhid, kitab fikih, kitab tasawuf, kenapa kau tak datang? Allah tanya nanti di padang mahsyar satu persatu. Satu pendapat mengatakan kita berdiri di padang mahsyar, berdiri aja 1000 tahun. Berdiri aja, belum ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, berdiri 1000 tahun. Tak kiralah engkau pegawai kerajaan, engkau pegawai kilang, engkau pegawai, tak kira pegawai apalah sekalipun, engkau pangkat apa sekalipun dekat dunia, ustaz dah sekalipun, asatizah sekalipun, engkau khatib hari Jumaat, engkau boleh baca khutbah pada hari Jumaat, engkau tetap ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu, ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Dan buka dalam satu pendapat hadis sahih Muslim, apabila dalam satu qaryah, dalam satu bandar, dalam satu kampung, apabila tidak tertegak sembahyang berjamaah paling kurang 2 orang, di kampung itu ada lelaki-lelaki yang wajib
ke atas dia sembahyang berjamaah, yang itu tanpa uzur syarak. Dia tidak datang sembahyang berjamaah di qaryahnya, di kampungnya, dia berada di dalam rumahnya, dia sibuk dengan urusan dunia sampai tidak tertegak sembahyang berjamaah, paling kurang 2 orang. Apa kata baginda? Satu qaryah masuk dalam api neraka Allah. Itu yang Nabi bagi tahu, suruh mereka bertaubat kepada Allah. Suruh mereka bertaubat kepada Allah. Jika mereka tidak mahu bertaubat kepada Allah, aku istihar pegang ke atas mereka. Ni kata baginda, tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW, utusan Allah, kekasih Allah, buat kerja Islam, menyampaikan Islam. Orang hina dia, orang maki dia, orang sekat makanan, orang nak bunuh dia, orang tarik baju dia sampai koyak, orang baling dengan tai. Inilah utusan Allah, kekasih Allah, tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak ikut syariat Nabi, tak ikut sunnah Nabi, tak ikut perjuangan Nabi, nanti Nabi tak mau jumpa semasa di padang mahsyar. Tuan-tuan, berapa ramai orang tak ikut syariat Nabi, berapa ramai orang tak ikut sunnah Nabi, berapa ramai orang tak ikut perjuangan Nabi. Rumah dekat dengan surau, tuan-tuan, azan berkumandang, hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, mari semayang, tapi tak mau datang. Tuan-tuan, dia takabur dengan Allah, dia lawan hukum Allah. Ingat, siapa iblis laknatullah? Nama dia sebelum dia dilaknat adalah Azazil. Sebelum dia dilaknat, dia sujud kepada Allah, dia sembahyang, dia sembahkan diri untuk Allah. Apabila dia melanggar perintah Allah, apa kata dia? Buat apa aku nak sujud dengan Adam? Adam dicipta daripada tanah, aku dicipta daripada api. Buat apa aku nak sembah, nak sujud kepada Adam? Dia engkar perintah Allah. Iblis, dia takabur dengan Allah, maka dia dikeluarkan daripada syurga Allah. Ingatlah, sesiapa yang takabur dengan Allah, azan berkumandang, AJK surah, AJK masjid dah beritahu ada majlis ilmu, ada tazkirah, ada majlis-majlis ilmu fardu ain. Apabila kita engkar, kita tak mahu datang, itu tandanya kita takabur melawan hukum-hukum Allah. Dalam satu pendapat mengatakan lagi, sesiapa yang dia jauh dengan orang soleh, jauh dengan ulama, nanti orang ini apabila dia sudah mati jadi jenazah, ula sujaul akra, tunggu di dalam kubur. Bukalah sejarah, kisah. Satu pendapat mengatakan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu nak menyolatkan seorang lelaki, nak semayang jenazah. Dalam keranda itu bergerak-gerak. Apabila mereka nak semayang jenazah, kata Sayyidina Abu Bakar, nanti dulu cuba buka keranda jenazah itu. Bila mereka buka keranda jenazah itu, ada seekor ular. Itu yang sahabat bertanya dengan ular, wahai ular, siapa engkau? Ya, ular bercakap atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ular bercakap, dia berkata, mula-mula dia cakap apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai manusia, aku ini adalah makhluk Allah. Aku dihantar oleh Allah. Aku diperintah oleh Allah untuk mengazab si mati. Semasa dia hidup, dia tak mahu duduk di dalam majlis ilmu. Nampak tuan-tuan? Dekat dunia lagi dah, Allah dah hantar ular dah, tuan-tuan. Ingatlah, jangan jauh dengan ulama. Kalau orang maki ulama, hina ulama, tuan-tuan, tunggulah nanti semasa di dalam kubur. Dekat dunia bolehlah kau tunjuk samsing. Dekat dunia kau boleh tunjuk samsing dengan ulama. Dekat dunia kau boleh tunjuk samsing dengan Allah. Apabila kau mati, kau duduk di dalam liang lahat, pada ketika itu barulah kau tahu, wahai fulan anak si fulan. Orang tak panggil kau wakil rakyat, orang tak panggil kau ustaz, orang tak panggil kau pegawai kerajaan. Orang panggil, wahai fulan anak si fulan. Tinggal kita dalam liang lahat, terbujur kaku. Kita dengar imam baca talqin, kita dengar. Itu yang jenazah di dalam kubur. Dia jawab, apa kata jenazah? Arsyadani rahimakumullah. Arsyadani rahimakumullah. Arsyadani rahimakumullah. Kita semua tak boleh lari daripada kematian. Dengar ni tuan-tuan, yang duduk dalam majlis ilmu, yang duduk dekat depan, yang duduk menyandang janda santai-santai pun tetap mati akan bertemu malaikat munkar nakir. Tuan-tuan, lagi satu aku nak ingatkan tuan-tuan. Lagi satu, bila ada majlis ilmu, tuan-tuan jangan tunjuk sombong dengan tok-tok guru. Bila ulama datang majlis ilmu, bila ustaz datang dalam majlis ilmu, tuan-tuan beruntung.
Ustaz datang cari tuan-tuan, ilmu datang cari tuan-tuan. Tuan-tuan hendaklah beradab dan jagalah akhlak tuan-tuan dengan ustaz-ustaz yang mengajar semasa ada majlis ilmu. Seboleh-boleh yang terbaik duduk di depan, bukan duduk menyandar-nyandar santai-santai. Tuan-tuan ingat, ya. Aku mengajar dah 11 tahun. Kuliah bulanan aku, kebanyakan yang mati dulu orang yang sandar dekat dinding, tuan-tuan. Ini bukan cerita dongeng. Ini aku bagi tahu kisah benar. Kebanyakan AJK masjid, AJK surau yang cepat mati ni, yang mereka belajar, mereka sandar dinding. Malaikat maut memang attack orang sandar dinding, tuan-tuan. Ini bukan aku nak cerita dongeng. Kebanyakan aku mengajar selalu yang sandar dinding cepat mati dulu, tuan-tuan. Tuan-tuan standby ya, yang sandar dinding, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat mati ni sangat mengerikan. Tuan-tuan buka dalam satu kitab bab jenazah. Apabila matinya anak Adam, ada satu suara daripada aras. Suara itu kata apa? Wahai fulan, anak si fulan, engkau meninggalkan dunia ke? Dunia yang meninggalkan engkau. Engkau sekarang dah terbujur kaku. Mulut engkau tak boleh nak berkata-kata dah. Tangan kau dah tak boleh bergerak. Kaki kau tidak boleh melangkah ke rumah Allah. Sekarang kau dah terbujur kaku. Sebentar lagi orang mandikan kau. Sebentar lagi orang kafankan kau. Sebentar lagi orang masukkan kau ke dalam keranda. Orang akan pikul kau di tempat yang sangat mengerikan. Orang letak kau dalam satu lubang. Lubang tu sangat menakutkan. Tak ada siapa yang boleh tolong kau. Dalam lubang siapa tak boleh tolong kau. Anak kau ramai tak boleh tolong kau. Harta kau banyak tak boleh tolong kau. Yang boleh tolong kau amal soleh engkau aja yang boleh tolong kau. Wahai fulan anak si fulan, sebentar lagi engkau diantar di satu lubang. Ni tuan-tuan buka dalam kitab bab jenazah, ada dalam kereta aku. Kitab tu dekat aku dah 33 tahun. Aku dapat kitab tu daripada almarhum isteri tuan guru aku, tuan-tuan. Bila dia wafat meninggal dunia, aku pergi rumah tok guru aku tanya dengan Umi, Umi ada tak hadiah-hadiah untuk saya? Kata Umi, kau peganglah, kau buka almari, kau pegang, mana kitab kau dah pegang aja, itulah milik kau. Aku pegang satu kitab, tuan-tuan. Kitab tu semua cerita bab mati, bab syurga, bab neraka, tuan-tuan, dalam kitab tu. Baiklah tuan-tuan, ya. Aku dah banyak kali datang sini, ya. Tapi yang datang mengaji orang ni juga, tuan-tuan. Ya. Kau lain, tuan-tuan. Sebab tu yang boleh datang rumah Allah ni hamba dia pilih je, tuan-tuan. Sebab tu kalau kita belajar tasawuf, kita makan buah, ada buah itu masam, ada buah itu manis. Siapa kadang-kadang orang makan buah yang manis, dia boleh puji kemanisan buah. Apa kata dia? Manis buah, sedap buah. Kalau dapat buah masam, dia maki buah. Dia hina tentang masamnya buah. Kadang dia hina, dia maki orang jual buah. Ingat, sesiapa yang memaki buah itu manis, buah itu masam, dia memaki, mencela. Ulama tasawuf mengatakan daripada Hasan Al-Basri, daripada Malik bin Dinar, Ibrahim Adham, apa kata mereka? Mereka mencela dan memaki Tuhannya. Tuan-tuan. Ya. Buah tu masam bukan salah pokok. Buah tu masam bukan salah tuan pokok. Buah itu masam bukan salah baja. Tuan-tuan. Itu yang nak buka sejarah baginda makan buah anggur. Baginda makan buah anggur, sahabat tengok baginda. Tuan-tuan. Sahabat tengok, sahabat pelik. Selalu baginda ni makan buah, dia ajak kami. Dia ajak makan sama-sama. Buah kurma satu biji, kongsi ramai-ramai. Tuan-tuan. Kita makan sorang-sorang. Kudukut punya orang. Busuk punya orang. Ya. Kadang duit banyak pun nak belanja ulama, nak belanja ustaz pun kudukut punya orang. Tuan tahu apa kelebihan bagi orang makan? Tapi ni aku cerita sama Mbak Anggur. Aku tak baca kitab ni, baru mukadimah. Tak baca kitab ni. Ya. Ikut aku tak lakak ni, kepala aku pening melayang. Ya. Sebab aku drive seorang. Aku semalam kat Penang. Kat Penang malam. Balik rumah, ambil rumah pukul 4. Tuan-tuan, ya, rehat sekejap, aku datang sini pula, tuan-tuan. Ya. Siapa bagi orang makan,
Pahalanya bukan satu pinggan. Pahalanya bukan satu kemah. Pahalanya bukan satu surau. Pahalanya sekali suap. Sekali suap, satu gunung Uhud. Tuan-tuan selalu dah bagi orang makan. Selalu bagi orang makan. Jamu orang makan. Belanja orang makan. Bayar orang makan. Tuan-tuan, ya. Tapi dah bayar orang makan, dah bayar belah. Jangan cakap dengan tukang toge kedai. Nanti cakap dengan orang tu yang bayar Haji Ismail. Yang duduk taman sebelah tu, bagi tahu Haji Ismail ni bayar. Tak payah. Wah, ingat tu. Ni tak ada. Kadang sedekah beras kampit masuk dekat WhatsApp group. Hantar daging korban, selfie hantar kat WhatsApp group. Korban luar negara, bagi tahu ke orang anak korban luar negara. Tak payah tuan-tuan. Nabi cakap dah, tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Tuan-tuan. Ni cerita baginda. Baginda makan buah anggur, sahabat pelik. Kenapa baginda tak bagi kami, tak ajak kami? Nah, tuan. Habis baginda makan, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kami minta maaf, kami nak tanya." Nampak ni sahabat. Tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan nak tanya ulama, kalau ustaz tengah mengajar, tuan-tuan tak ada tanya. Kecuali ustaz itu, tok guru itu dah buka soalan. Tuan-tuan. Itu yang kata baginda, "Aku minta maaf, aku tak boleh bagi engkau. Masa aku makan tu aku tak ajak engkau dan aku tak bagi engkau. Kau tahu tak buah ni masam?" Nampak tuan-tuan. Kalau aku bagi engkau, nanti kau maki buah ni. Nanti kau hina orang yang bagi buah. Nanti kau hina Tuhan kau. Nampak tuan-tuan? Nabi nak jaga jangan orang lain kecil hati. Tuan-tuan nampak? Hebatnya akhlak Nabi, tuan-tuan. Hebatnya akhlak seorang utusan Allah. Tuan-tuan fikirlah, dalam rumah dia buat kerja rumah. Tuan-tuan. Dia masuk rumah, isteri baring dekat peha baginda. Baginda baring dekat peha isterinya. Baginda tidak meninggikan suara dengan isterinya. Hebatnya baginda, tuan-tuan. Malam-malam menangis takut ke Allah. Dia duduk di satu pendapat mengatakan dia duduk di kawasan luar rumah, dia menangis menitikkan air mata. Menitik air mata, fikir pasal siapa? Fikir pasal kita. Fikir pasal wanita ramai dalam api neraka. Seperti Ummul Mukminin, satu pendapat mengatakan Fatimah Zahrah anak dia, "Ya Rasulullah, wahai permata hatiku, wahai kekasihku, wahai ayah aku, kenapa kau sakit ke?" Kata baginda, "La, aku tak sakit." "Kenapa kau menangis? Kau mengeluarkan air mata?" Apa kata baginda? "Semasa aku Isra wal Mi'raj, aku melihat ramai wanita dalam neraka. Ramai wanita dalam jurang api neraka Allah." Itu yang Fatimah Zahrah bertanya dengan baginda, "Ya Rasulullah, apa kesalahan wanita? Ramai sangat dalam api neraka. Mereka murtad ke? Mereka keluar Islam ke?" Kata Nabi, tak. Pertama, mereka berpakaian tetapi telanjang. Apa ramai sekarang wanita-wanita yang berpakaian tapi nampak bentuk tubuh badan mereka. Tengok baru-baru ni, bukan di Kuantan, bukan di Kelantan, bukan di Selangor, di Terengganu. Anak orang Islam layan orang lelaki dekat kedai. Boleh pegang pula seluar lelaki di depan tempat kemaluan. Nampak tuan-tuan? Pelayan kedai makan, tuan-tuan. Tunggulah balak daripada Allah, tuan-tuan. Balak ni kalau turun satu tempat bila ada dosa dan maksiat, balak ni turun, dia sapu bersih. Tak kira tempat tu ada kubur wali, tempat tu ada wali Allah, tempat tu ada ulama, tempat tu ada orang soleh, balak turun sapu bersih. Ni balak, tuan-tuan. Ni balak. Wah. Tu ulama-ulama mereka berpindah hijrah, duduk di dalam perkampungan, walaupun dalam hutan dia buka pondok, duduk dalam kampung walaupun dia buka perkampungan, nak menghindar perkara macam ni, tuan-tuan. Ni akhir zaman, tuan-tuan. Dosa maksiat bermaharaja Laila, belum lagi dalam TikTok, tuan-tuan. Duk joget sana joget sini, buat sini lemah, bini AJK suruh lemah. Tepuk punggung lah, tuan-tuan. Tuan-tuan belajar kitab Arab, belajar istilah bahasa Arab. Aku tegang bab ni orang maki aku. Buka kamus Arab,
Mengaji nahwu saraf, fi'il madi, fi'il amar, fi'il mudhari', mengaji. Isim fa'il, mengaji. Ti tu bodoh. Buka kamus Arab. Tak tu bodoh. Bodoh. Faham? Sebab tu dalam TikTok banyak orang buat perkara-perkara yang bodoh. Tuan-tuan. Memang ada orang beritahu ustaz, dalam TikTok ada ceramah, ada mengaji, orang ada baca Quran, ada belajar tajwid. Benar. Tapi banyak perkara-perkara yang haram dalam tu. Tuan-tuan. Banyak benda-benda haram dalam tu. Orang mengaibkan kesalahan orang mengaibkan tubuh badan orang mengaibkan bentuk benda-benda yang haram dalam tu. Tuan-tuan. Ini akhir zaman. Benar kata baginda. Akhir zaman umatku mereka akan ikut orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara. Apa orang Yahudi buat, dia ikut, dia buat. Sampai ke lubang biawak pun mereka akan buat. Tuan-tuan. Ini tanda-tanda kiamat dah makin dekat. Tuan-tuan, kita tengok sendirilah. Belajar, mana ada budak muda. Dalam kampung ni tak ada budak muda ke bang? Tak ada. Ada tak ada? Ada. Mana dia? Dia tak datang surau. Salah siapa? Salah bapak lah. Bapak salah lah. Takut dengan anak. Tuan-tuan. Janggut je panjang. Tuan-tuan. Tak boleh dengan anak, tak boleh takut. Aku dengan anak aku, tuan-tuan. Sebab tu aku bawa seorang. Aku cakap apa dengan anak aku? Kau duduk di madrasah, kau jaga madrasah, kau tolong jaga budak-budak, kau tolong jaga orang gila, kau tolong madrasah. Tak payah bawa ayah. Biar ayah berdakwah sendiri. Bila kau ikut, dah kurang dah kau nak jaga madrasah. Tapi ingat, jangan tak semayang berjamaah. Jangan tak baca Quran. Jangan sibuk dengan motor kau, jangan sibuk dengan dunia kau. Kalau kau tak baca Quran, kau sendiri ingat, aku halang kau pada rumah nanti. Bapak ni kena tegah dengan anak pasal agama, tuan-tuan. Beranak tu anak kita. Dia duduk bawah bumbung rumah kita, tuan-tuan. Samalah kita duduk bawah langit Allah. Bumi kita pijak ni Allah punya. Napas udara yang kita hidup Allah punya. Berah nasi tu air minum semua Allah punya. Kita ni cuma merasa nikmat Allah. Sebab kita duduk dekat dunia, dunia ni Allah punya. Bumi ni Allah punya. Tuan-tuan. Sebab tu bila kita dapat pangkat, jangan takabur. Jangan bongkak dengan pangkat kita, tuan-tuan. Itu yang bila kita mati, orang tak panggil kita nama lah. Orang tak panggil pangkat kita dah. Orang panggil Fulan, anak si Fulan. Tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus tak? Ya. Siapa tahan, tunggu. Ya, tak tahan nak balik lah. Tuan-tuan, ya. Tuan-tuan tak boleh marah aku sebab aku dijemput. Bukan datang-datang saja, tuan-tuan, ya. Aku dijemput. Bismillahirrahmanirrahim, kata musannif. Ini kata pengarang kitab ni. Siapa pengarang kitab ni? Wali Allah. Tuan-tuan, air liur dia boleh buat ubat. Bukan macam air liur kita. Candu rokok banyak, tuan-tuan. Sembayang sampai jatuh haram, mengganggu orang sebelah. Itu hati-hati orang isap rokok. Memang asal hukum dia makruh. Dia boleh jatuh haram apabila mengganggu orang lain. Tuan-tuan. Lepas tu duduk berjiran hati-hati. Bila tuan-tuan duduk berjiran, duduk rumah berkembar, tuan-tuan makan ke, tuan-tuan baca Quran ke, apabila mengganggu jiran sebelah, maka haram. Hati-hatilah bila duduk berjiran. Tuan-tuan. Tanam pokok tapi hati-hati. Pokok memakan kawasan rumah jiran. Kena hati-hatilah. Kadang bab jiran kita tak lepas di padang mahsyar. Tuan-tuan. Jadi sahabat malam-malam menangis malam takutkan Allah. Tuan-tuan. Orang-orang soleh malam-malam menangis takutkan Allah. Dia fikir macam mana nanti aku nak bertemu dengan Allah. Aku nak bertemu dengan raja segala raja. Macam mana aku nak bertemu dengan kekasih aku. Tu orang hamba Allah ni, kekasih Allah ni, wali-wali Allah ni, dia memang rindu sangat nak bertemu dengan Allah. Sebab dia memang nak bertemu dengan kekasih dia. Rindu sangat nak bertemu. Itu yang dia siap-siap beli hadiah, kumpul hadiah, simpan hadiah, nak bagi hadiah kepada kekasih dia. Siapa? Tuhan dia. Tapi kalau amalan kita tak ada, hadiah kita tak ada, macam mana kita nak bawa bertemu dengan Allah, nak tunjuk dengan Allah? Sama sembahyang berjamaah, tuan-tuan. Sembahyang berjamaah ni, tuan-tuan jangan tak datang sembahyang berjamaah. Dengar ni orang duduk dekat surau. Dulu dengar ni kedai-kedai dekat dengan surau. Oi, dengar ni. Sembahyang jemaah jangan tak datang, tuan-tuan. So sibuk macam mana pun tuan-tuan, tuan-tuan buka lah hadis. Hadis ni sahih.
Bila azan berkumandang, Allah panggil, mari semayang. Mari semayang. Apabila kita datang semayang berjamaah, imam dia tak khusyuk. Contoh, dia tak khusyuk. Sibuk, tengah semayang sibuk, fikir duit KWSP. Contoh. Makmum khusyuk, Allah terima semayang. Imam khusyuk, makmum tak khusyuk, Allah terima semayang. Imam tak khusyuk, makmum tak khusyuk, AJK tak khusyuk, Allah terima semayang mereka. Satu surah tak khusyuk, lelaki dan perempuan tak khusyuk, Allah terima solat mereka. Ini kelebihan orang semayang berjamaah, tuan-tuan. Jadi jangan tinggal semayang berjamaah, tuan-tuan. Itu sampai satu masa dunia dekat dengan kiamat, surah masjid tak ada orang semayang berjamaah. Mereka dah sibuk dengan dunia, sibuk dengan hiburan, sibuk dengan komboi-komboi, makan-makan, sambil mereka lupa nak singgah rumah Allah, nak sembahyang berjamaah. Apabila umat Islam sudah tidak bersatu di rumah Allah, mereka tidak berdoa, minta kepada Allah, "Ud'uni astajib lakum", maka muncullah Dajjal. Dajjal ada dah, tuan-tuan. Tunggu masa dia keluar. Dia dijaga oleh binatang yang bernama Al-Jassasah. Binatang yang berbulu. Dia dah Dajjal. Tanda-tanda kiamat dah banyak tuan-tuan. Tanda-tanda kiamat yang kecil habis lah. Tanda-tanda kiamat yang besar pun tinggal sikit je lagi. Tuan-tuan. Kita duduk sekarang di fasa yang keempat. Bukan fasa yang pertama. Bukan fasa yang kedua. Bukan fasa yang ketiga. Fasa yang keempat. Tuan-tuan. Fasa yang keempat, tuan-tuan. Itu kena banyak kumpul amal soleh. Kena banyak kumpul amal soleh. Orang perempuan jangan lawan suami, jangan lawan suami, jangan lawan suami. Selalu minta maaf dengan suami. Orang lelaki didik isteri, didik isteri, didik isteri. Kita buka dalam kitab ni. Aku baca sikit je, tuan-tuan. Ni kitab kuning, tuan-tuan. Orang kadang setengah orang tak nak baca kitab kuning, tuan-tuan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sangatlah besar kesalahan dan kejahatan pada Allah Subhanahu Wa Taala daripada pekerjaan lelaki. Nampak? Ar-rijalu qaumu 'alan nisa. Ar-rijalu, rijal lelaki. Qaumu 'alan nisa, kaum nisa tu perempuan. Kita ni ketua bagi kaum perempuan. Pada orang perempuan tak boleh nak jadi ketua. Orang perempuan tak boleh nak jadi imam bagi lelaki. Orang perempuan tak boleh azan di surau di masjid. Orang perempuan tak boleh menjadi khatib pada hari Jumaat. Orang perempuan tak boleh menjadi ketua kepada lelaki, dan dia boleh menjadi ketua untuk perempuan sahaja. Dengar ni, tuan-tuan. Tapi berapa ramai wanita-wanita jadi ketua? Tuan-tuan, berapa ramai wanita jadi ketua? Tuan-tuan. Dan berapa ramai pula wanita-wanita yang mengarahkan suami-suaminya. Dan berapa ramai pula wanita-wanita yang memegang akaun suami, yang memegang duit suami. Tentang buka lah kitab ni. Ada dalam kitab ni. Nabi cakap dah. Nabi kata apa? Kamu dapat gaji banyak mana sekalipun, kamu jangan cerita dengan isteri kamu. Kamu dapat duit banyak mana pun, kamu jangan cerita dengan anak kamu. Nabi cakap dah. Ada dalam kitab. Ada dalam hadis, tuan-tuan. Yang mengikut kata isterinya di dalam menyalahi akan syariat. Berapa ramai lelaki-lelaki yang mereka di dalam kejahatan, yang mereka di dalam kesalahan kepada Allah, yang mereka mengikut kata-kata isterinya di dalam menyalahi akan syariat Allah. Berapa ramai? Maghrib-maghrib berapa ramai orang di kedai makan? Maghrib-maghrib berapa ramai orang di Tesco, di Ion, di Maidin? Tuan-tuan, berapa ramai? Ikut kehendak isteri. Ini bukan kata aku. Nabi yang cakap ni, tuan-tuan. Ulama yang cakap ni pula Hasan Al-Basri, Imam Ghazali. Imam Ghazali ni bukan calon-calon orang. Imam Ghazali, bukan Tengku Ghazali, tuan-tuan. Terkenal Imam Ghazali. Imam Ghazali ni maknya ulama, abangnya ulama, dia ulama, tuan-tuan. Ahli sufi. Sembahyang, kalau dia sembahyang,
Contoh Imam Ghazali semayang di belakang, kita jadi imam, Imam Ghazali dia kasyaf, dia tahu apa yang sedang kita fikirkan. Ni Imam Ghazali. Itu dia digelar Hujjatul Islam. Tuan-tuan, Imam Ghazali. Asalnya dia mahir ilmu fiqh. Apabila Imam Ghazali jadi imam, Imam Ghazali jadi imam, abangnya di belakang, abangnya melihat Imam Ghazali solat penuh dengan darah. Habis solat, abang dia bertanya dengan Imam Ghazali, "Wahai Ahmad, aku nak tanya dengan kau, tadi masa solat kau fikir apa?" Nampak kan? Kalau kita ni jadi imam, kita ni semayang berjemaah dengan wali-wali Allah, ulama nampak kita, wali Allah nampak kita ni macam-macam binatang dia, tuan. Silap bulan babi pun dia. Duduk fikir benda haram, duduk rumah haram, loan duit haram, pinjam duit haram, tuan. Riba haram, babi haram. Buka aurat haram, babi haram. Tuan. Tak semayang jemaah tu haram, babi haram. Tuan. Jangan kata makan babi je haram. Buka aurat di luar rumah tanpa uzur syarak, dia tak gila, dia waras, saja buka, maka haram, berdosa. Tuan. Melihat babi tak masuk neraka. Buka aurat masuk neraka kalau tidak bertaubat kepada Allah. Tengok babi 24 jam tak berdosa. Tak semayang berjemaah, rumah dekat surau dengan masjid, tak datang semayang berjemaah, berdosa, masuk neraka. Tuan-tuan, tanpa uzur syarak. Jangan duk hina babi je, duk salahkan babi je. Tuan-tuan. Ni bab tentang solat. Itu yang di Mekah ni badi dah. Tengok tuan-tuan tengok semayang berjemaah. Orang tak tinggal. Samalah masa kita buat haji, buat umrah. Kenapa kita rajin semayang jemaah? Masuk subuh 5.45, pukul 3 sampai dah. Dekat Kemaman, masuk maghrib 7.30, 7.40 tak sampai. Kenapa? Pertamanya kita banyak tengok benda haram. Tuan-tuan. Keduanya kita banyak makan. Tuan-tuan. Bila banyak makan, dia berat nak ibadat. Banyak tengok benda-benda haram, dia berat nak ibadat. Tuan-tuan. Bangun dah kameraman, kencing tu. Aku kalau ceramah, aku tak pandu jam sangat, tuan-tuan. Aku pandu orang batuk Banyak orang batuk, tu dekat sejam tu, tuan-tuan. Aku tak pandu pada jam. Walaupun jam aku mahal sekalipun, aku tak tengok jam, tuan-tuan. Aku tak beli, tuan-tuan. Telefon mahal ke jam mahal, aku tak beli pun. Allah hadiah, tuan-tuan. Inilah buat kerja akhirat, tuan-tuan. Dunia datang kerja, tuan-tuan. Dunia datang kerja. Nabi cakap dah. Kerja dunia, akhirat lari. Kerja dunia sampai akhirat lagi tercicir. Solat jemaah tak dapat, muntah ilmu tak dapat, baca Quran kadang tercicir, tuan-tuan. Tengok orang kerja Fort Panda. Berapa ramai kerja Fort Panda, berapa ramai orang tidak boleh duduk dalam majlis ilmu. Sikit sangat, tuan-tuan. Nak kerja duit, nak kerja trip, nak kerja masa, kadang sampai tersangkut benda haram. Tersangkut benda haram yang mana? Terhantar, terambil benda haram. Kadang saja-saja ambil benda haram. Dah jelas dah benda ni tak halal, benda ni haram. Tak apalah, janji masuk. Ingatlah, hasil yang haram, maka haram. Duit tu tak boleh makan. Nak bagi anak, nak bagi bini, tak boleh, tuan-tuan. Sama anak-anak orang Islam, anak-anak orang Melayu yang bekerja di 7-Eleven. Sebab dalam tu dah jelas ada jual arak. Duit gaji dia tak boleh makan. Duit gaji dia tak boleh bagi mak, tak boleh bagi ayah. Sebab dah jelas dia bekerja tempat yang haram, hasil yang haram. Tuan-tuan. Ingat dulu, tuan-tuan. Ada anak kerja 7-Eleven suruh berhenti, tuan-tuan. Dalam tu ada benda haram dalam tu. Biarlah no dia getah sekalipun, tuan-tuan. Asalkan benda tu halal. Kita nak tu berkat, tuan-tuan. Bukan nak tu kaya, kita nak tu berkat, tuan-tuan. Ya. Seperti kata Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala. Hasan Al-Basri ni satu pendapat mengatakan dia boleh bercakap dengan binatang. Ni Hasan Al-Basri. Satu pendapat mengatakan kepalanya
pernah diletak tempat pemancung. Sebab dia menegakkan tentang syariat Islam. Hasan Al-Basri, kepala letak di tempat pemancung, orang nak pancung kepala dia. Atas kehendak Allah, dia tidak, orang yang zalim tidak boleh memancung kepalanya, Allah datangkan ribut dan taufan. Ini kelebihan ulama, kelebihan orang soleh. Ini Hasan Al-Basri. Atau pendapat mengatakan, dia Hasan Al-Basri ini, dia belajar dengan seorang sahabat baginda. Itu yang Hasan Al-Basri membuka satu madrasah. Tuan-tuan. Dan Hasan Al-Basri bercakap dengan seekor anjing. Tuan-tuan pernah dengar cerita ni kan? Pernah kan? Pernah tak pernah? Asyik tak pernah dengar ya? Bagi dia ceramah banyak tu ke? 200 padahal datang pada Selangor. Duit suruh banyak tu, tulis banyak duit tu. Kudukut punya orang. Ya? Orang penceramah Kemaman pun 200, penceramah Selangor pun 200. Apa? Tuan-tuan ingat aku minta duit? Tak minta, tuan-tuan. Tuan-tuan bagi-bagi lah, tak nak bagi sudah. Nak buka minda, tuan-tuan. Faham ya? Kena fikir lah. Tol berapa? Minyak berapa? Ustaz punya makan berapa? Dia datang jauh. Hotel dia kena bayar tu. Kesian dia. Bukan aku, orang ustaz lain lah. Tuan-tuan. Tapi fikir lah. Kena fikir lah. Dia suruh banyak kita buat pagar je ni, buat beli pasu je lah. Tuan-tuan. Duit suruh dia masjid. Ingat ni aku nak bagi tahu dengan tuan-tuan. Aku tak cerita surah sini. Aku cerita beramanah. Apabila orang sedekah di surah di masjid, orang infak, dia masuk duit dalam tabung tu, pernah satu ketika keluar di media sosial, duit tu orang siap tulis dekat duit, orang tulis apa? Wahai AJK Surah, duit aku ni kau jangan simpan dalam bank. Aku dah agihkan, aku dah masuk dalam tabung, aku amanah dengan kau tolong agihkan kepada orang yang berkenaan yang wajib menerima duit aku ni. Kau jangan simpan dalam bank. Kalau kau simpan dalam bank, engkau bekukan duit aku dakwa engkau di padang mahsyar. Pernah dulu viral benda ni di media sosial. Sebab itu bila orang bagi duit, orang infak dana, bagi duit zakat ke duit apa, serah dekat kita, kita kena salurkan benda tu secepat mungkin. Apabila kita bekukan sedekah orang, bekukan duit orang, kita akan ditanya oleh Allah di padang mahsyar. Banyak setengah tempat duit dalam surau, dalam bank surau mesin ni duit juta. Orang punya duit derma ni, infak orang ni beku, tak ke mana-mana. Kadang habis duit infak orang ni buat pagar. Anak yatim tak bagi, ibu tunggal tidak diuruskan, anak-anak kampung, anak-anak taman nak belajar di Yaman, di Mesir, tidak mahu ditolong. Tuan-tuan, ya, kita tengok senang, amanah ni berat. Kita semasa Nabi Isra' Mi'raj, Nabi melihat ada seorang hamba Allah, dia memikul batu yang sangat berat. Dah pikul batu yang sangat berat, dia pikul lagi. Itu yang kata baginda, wahai Jibril, siapa tu? Itulah umat kau. Dia dah terima amanah, dia dah terima jawatan, tetapi dia nak terima lagi amanah, tetapi amanah yang dia terima mula-mula pun dia tak melakukan. Tuan-tuan, ingat senang terima amanah. Macam aku, amanah. Orang jemput aku datang ceramah sini, amanah. Tuan-tuan, aku kena ceramah. Tuan-tuan, sebab tu nak bagi tahu hukum Allah, tak boleh takut-takut. Qulil haqqa walau kana murja al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Tuan-tuan, kita nak bagi tahu hukum Islam, hukum Allah, tak boleh takut. Tuan-tuan, sampaikan hukum Allah. Kalau kita sampaikan hukum Allah sampai masa kita mati, tak sampaikan hukum Allah, tak sampai masa kita mati. Tuan-tuan, mana elok kita mati dalam keadaan menyampaikan hukum Allah? Tuan-tuan jawab Mana elok mati kencing manis dengan mati tengah ceramah? Tuan-tuan jawab Mati tengah ceramah, mati tengah berdakwah, tuan-tuan. Untung mati tengah ceramah urusan berdakwah, tuan-tuan. Minta dengan Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami nak mati syahid dunia akhirat. Kami nak mati dalam perjuangan Islam. Minta dengan Allah, tuan-tuan. Orang mati syahid ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia masuk syurga dengan baginda, tuan-tuan. Tuan-tuan kenal Nabi. Sekarang ni orang sibuk pasal silat.
Tak masalah kau ada silat, kau nak bangga kau ada silat, tak masalah. Tapi orang tak sibuk pasal Nabi. Orang tak sibuk pasal utusan Allah. Manusia yang masuk syurga number one. Manusia yang sibuk tentang kita. Nanti di padang mahsyar, dia sibuk, dia cari kita. Tuan-tuan. Orang tak pernah sibuk pasal Nabi. Orang tak pernah sibuk pasal sunnah Nabi, serban Nabi, jubah Nabi, pakaian Nabi, kain suri Nabi. Orang tak mau ikut, tuan-tuan. Tapi kalau orang lain, orang sibuk, tuan-tuan. Tuan-tuan buka dalam hadis, kain sugi ni, Nabi cakap apa? Jika tidak memberatkan umatku, aku mewajibkan mereka bersugi. Tuan-tuan. Jatuh sunat muakkad, tuan-tuan. Bukan sunat hayat, bukan sunat ab'ad, tuan-tuan. Sebab benda ni ada sangkut paut dengan mati, tuan-tuan. Pun tak ada kain sugi. Aku dah bawa tak banyak, tinggal 20 batang ke 30 batang. Ambil tu orang satu. Tapi dah ambil, bayar. Bayar sendiri mau ingat lah, tuan-tuan. Kata Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala, wallahi ma asbaha rajulun yuti'um ra'atahu fima tahwa illa ka'abahu Allahu finnar. Artinya, demi Allah, tiada pagi-pagi seseorang lelaki yang mengikut ia akan isterinya di dalam sesuatu yang disukai oleh hawa nafsunya, yang menyalahi melainkan menarik akan dia oleh Allah ke dalam api neraka. Nampak ni tuan? Dia ikut kata bini dia. Bini dia kata, bang jomlah pergi ni kenduri kahwin. Padahal kenduri kahwin tu dah jelas ada unsur-unsur maksiat. Ada pancaragam, ada bercampur lelaki perempuan. Ya. Ikut je, ya. Bini kata, bang, ni jomlah kita hutang ni. Padahal dia dah tahu hutang ni ada unsur-unsur riba, ada unsur-unsur haram. Suami ikut je cakap bini. Ya. Bini kata, bang, belikanlah ayang seluar ni. Ayang suka seluar ni, seluar ketat-ketat ni. Kan cantik, bang. Orang kata cantik kan bini abang. Suami membeli. Bodoh punya suami. Ya. Abang duit KWSP kan banyak. Belilah. Ayang nak macam ni, nak pakai pegang kemas. Biar orang nampak ayang ni lawa, ayang ni cantik. Nanti orang kata, bini abang ni banyak duit. Ya, tunjuk-tunjuk kat orang. Suami ikut je. Ya, tuan-tuan. Hasan Al-Basri, bukan calon-calon orang ni, tuan-tuan. Ni Hasan Al-Basri boleh bercakap dengan anjing. Dia balik daripada masjid, dia lalu di satu tempat, Hasan Al-Basri angkat kain. Bukan macam kita, lalu tepi anjing, kita baling batu. AJK suruh. Naik motor. Anjing tu tak boleh bercakap. Dia bercakap, "Woi, apa hal kacau-kacau?" Tuan-tuan. Dia tak kacau kita, tuan-tuan. Walaupun dia najis muhalazah, kita tak boleh baling dengan batu. Kecuali dia anjing gila. Tuan-tuan. Itu yang Hasan Al-Basri angkat kain. Anjing bercakap atas kehendak Allah. Sebab kata anjing, "Assalamualaikum, wahai Hasan Al-Basri." Hasan Al-Basri apa kata Hasan Al-Basri? "Wahai anjing, engkau tahu nama aku?" Nampak kan? Siapa tak kenal engkau? Penduduk langit kenal engkau. Penduduk bumi pun kenal engkau. Siapa Hasan Al-Basri? Tapi aku nak beritahu dengan engkau. Nampak ni tuan-tuan? Ini belajar tasawuf. Allah nak menjentik hati Hasan Al-Basri. Betul, apabila kita berjalan, kita ditegur, kita dinasihat oleh orang lain, itu tanda Allah menegur kita. Ini belajar tasawuf. Betul, kalau belajar tasawuf, kita belajar bukan dia nak mencari salah orang. Kita belajar mencari salah diri. Ini belajar. Ya Allah, barulah aku tahu aku ni dah dekat dengan mati, masih bodoh tentang solat. Ya Allah, aku ni dah dekat dah dengan mati, umur dah 50 dah ni. Bak hukum, bak korban pun tak tahu lagi, ni malunya lah ya Allah. Ni yang mendidik diri. Ni yang belajar tasawuf. Orang tasawuf dia tak cakap banyak, dia diam. Macam tuan-tuan lah, tasawuf diam. Dia ustaz mengajar, dia tunduk. Tasawuf tu. Tapi yang pelik masa belajar tidur. Masa makan kedai tom yam tu steady
AJK surah kan? Ni aku nak warning AJK surah. Kalau kau AJK surah, ya, jangan tengah tepi aku tadi sokok. Dia sokok tepi aku sendiri mau ingat. Paling aku benci orang merokok. Paling aku benci. Ya. Walaupun dia makruh, tapi dia jatuh haram. Faham? Ya. Kadang pakai serban, janggut panjang. Kau nak isap rokok, buka serban. Pakai topi keledar. Faham? Serban ni mahkota malaikat Allah. Mahkota malaikat. Sebab tu serban tak boleh ramai orang pakai. Tak boleh ramai orang pakai serban ni. Benda ni orang yang terpilih je, yang Allah bagi je dia boleh pakai. Sebab serban ni kita pakai, kepala kita tak pening, kepala orang lain pening. Kalau abang tak percaya, abang pakai serban besok subuh. Orang tolak, confirm orang tolak jadi imam ni. Tak percaya tu dah tengok. Ya. Pergi rumah tahlil arwah. Tuan-tuan pergi rumah orang mati, orang meninggal dunia. Orang tolak, confirm orang suruh buat tahlil arwah. Syekh. Bukan senang nak pakai ni. Kepala kita tak pening, kepala orang lain pening. Bila pergi haji, bila pergi Mekah, belajar, baru belajar sekejap dah pakai serban. Bukan senang tuan-tuan nak pakai serban. Ingat senang nak pakai serban. Ni sunnah Nabi. Mana ada orang ambil nombor ekor pakai serban? Tak ada. Tuan-tuan pernah tengok tak orang pakai serban bawa bina orang? Pernah? Mana ada. Inilah. Bila dia pakai pakaian orang-orang yang baik, Allah jaga dia. Bila kita pakai pakaian-pakaian orang yang baik, hamba Allah yang baik, dia dalam rahmat Allah. Walaupun kita tak baik, dan orang akan mendoakan yang baik-baik. Ini kelebihan ikut sunnah Nabi. Ya. Itu yang kata anjing. Wahai Hasan Al-Basri, engkau angkat kain kenapa? Aku ni, seandainya aku basah, engkau kering, kalau terkena baku najis. Kalau engkau basah, aku kering, apabila terkena baku najis. Sekarang aku kering, engkau kering, kenapa engkau angkat kain? Hina ke aku walaupun aku najis muhalatah? Aku orang panggil anjing, hina. Apa jawab Hasan Al-Basri? Tak adalah. Terdiam Hasan Al-Basri, tuan-tuan. Itu kata Hasan Al-Basri, wahai anjing, engkau duduk dengan aku, nak tak aku jaga engkau? Nampak tak? Apa jawab anjing? Wahai Hasan Al-Basri, seorang wali Allah yang digeruni oleh penduduk langit, aku tak mau duduk dengan engkau. Manusia ni hidupnya dia tahu nak makan. Esok belum tentu dia hidup, dia tahu nak makan. Besok nak makan apa? Nampak anjing kan? Tuan-tuan pernah nampak ada anjing simpan tom yam? Mana ada. Dia makan habis. Tu dia antara kebanyakan dah. Ya. Orang belajar tentang tawaduk ni, kebanyakan ni salah satu tuan buka bab tentang kesupian. Ya. Anjing ni dia tawaduk. Tuan-tuan tahu anjing ni dia taat dengan tuan dia. Ni anjing. Ya. Tapi anjing kalau hukum fiqh nak bela dalam rumah tak boleh. Hukum fiqh nak bela di luar rumah boleh. Hukum fiqh nak saja-saja nak pegang anjing tak boleh. Ya, tapi nak pegang ada maslahat boleh. Nak bela anjing untuk berburu boleh, tak masalah. Ya, di antara di dalam rumah yang malaikat rahmat tak masuk, dalam rumah ada anjing. Dalam rumah ada orang bergaduh. Dalam rumah ada orang yang apa lagi? Ada tasawir, gambar yang bernyawa. Tuan-tuan. Rumah tu malaikat rahmat tak masuk. Sikit lagi tuan-tuan, aku nak baca ni, kita boleh berhenti. Ya. Tuan-tuan rumah dekat lah. Naik motor sampai dah. Bini standby kat rumah. Bang, abang baru balik. Abang penat. Abang nak makan ubat kuat dah bang. Pernah bini tuan-tuan tanya tuan-tuan macam tu pernah? Pernah? Mana pernah? Tuan-tuan senang nak cari wanita solehah. Wanita solehah ni kita buka hukum fiqh. 2 lubang suami tak boleh setubuh 2 lubang walaupun perempuan itu halal untuk dia.
Pertama, lubang faraj isteri bila isteri dalam haid. Bila isteri dalam nifas. Dan yang kedua, lubang belakang, exhaust belakang, tempat taik. Oh, faham. Tempat taik tu banyak orang bantai, tuan-tuan. Tempat taik benda suka bodoh tu. Malah tempat haram memang orang suka, tempat tu haram. Tapi ingat, wanita yang sudah bernikah, apabila dia dalam haid, farajnya tidak boleh dibenar zakar suami pergi ke farajnya. Tak boleh. Abang tak boleh minta maaf. Tak boleh bang, tak boleh. Abang kena ingat lampu merah. Tak boleh. Tapi walaupun tak boleh, isteri kena gembirakan suami. Dia tak boleh, tak layan suami, tak boleh. Dengar ni bro. Pergi suruh bini mengaji. Tengok perempuan, berapa orang datang surau. Tuan-tuan tak ada bini je. Takut bini je. Serban je besar, janggut je panjang. Dengan bini tak mau pergi, tak ajak bini datang surau. Nanti Allah dakwa tuan-tuan di padang mahsyar. Tuan-tuan, kecuali kalau isteri tuan-tuan sepanjang zaman, sepanjang masa, sepanjang bulan, bini tuan-tuan uzur. Memang tak boleh datang surau masjid. Dia uzur. Ini bukan masjid, ini surau. Surau dia boleh datang bila dia dalam haid. Tak masalah. Tak boleh masjid jami'. Berapa ramai orang perempuan tak tahu bab tentang melayan suami. Berapa ramai. Dia tahu duit. Bukan perempuan sini, perempuan tempat lain. Tapi tengok perempuan sini. Memang jelas lah, tak ada pun. Tuan buka dalam kitab ni, suaminya nak berjima, isterinya dalam haid. Bila dalam haid, lubang farajnya tidak dia benar hukum syarak. Walaupun halal, segi mula-mulanya halal, tapi jatuh haram sebab dia uzur. Tak boleh. Tapi walaupun dia uzur, isteri kena gembirakan juga suaminya apa yang suami minta selagi benda tu tak haram. Tapi berapa ramai isteri yang kecewakan suami dia. Suami dah makan ubat kuat, JK suruh kau kuat. Bagus bang ni. Memang power bang ni. Beli kat ustaz tu, ustaz jual. Dia kena gembirakan suami dia. Gembira macam mana? Isteri kena mainkan zakar suaminya. Faham? Cakap dengan bini ni. Ayang uzur kan? Ya. Tapi ayang kena ingat. Abang minta ayang tolong uruskan abang punya dengan tangan ayang. Ayang jangan lawan. Lawan, masuk neraka. Suami aja ke masjid. Neraka je lah. Dia kena buat apa suami suruh. Kena buat. Tak boleh suami main dengan tangan dia. Tak boleh, maka haram, berdosa. Itulah gunanya, untungnya bernikah. Tuan-tuan, menyelamatkan kita daripada jatuh zina. Tuan-tuan, kita buka kitab Bahrul Mazi. Mula-mula disuruh main dengan tangan isteri. Isteri sendiri ya, bukan isteri orang lain. Dah main tangan isteri, tak mampu, suami tak mampu, nafsu memang nafsu biawak, tak mampu, dia nak juga. Itu daripada haram. Dia jatuh harus sebab dia mendatangkan darurah. Ini hukum fiqh dia ada darurah, dia ada musyaqqah, dia ada rukhsah dekat situ. Daripada suami jatuh zina, tuan-tuan, isteri dalam haid, maka dia hendak juga. Takut dia jatuh zina dengan perempuan lain. Kita buka hukum fiqh bab tentang berjima isteri dalam haid. Bila suami hendak juga, maka daripada haram dia jatuh harus tu sebab dalam darurah. Nanti besok siang dia kena cari fakir miskin. Dia kena bayar 10 dinar. Tuan-tuan, ini hukum fiqh dia. Bukan terus boleh bantai, tuan-tuan. Wallahu alam. Cukup dah sejam. Sejam kan? Sejam tuan-tuan. Lagi ke berhenti? Lagi ke berhenti cakap Berhenti?
Lagi. Baik, kita teruskan sikit, tuan-tuan, ya. Nak marah orang yang suruh lagi, ya. Sikit, tuan-tuan, ambil dalam 5-6 minit, ya. Kita tak tahu lagi besok boleh belajar tak boleh belajar, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan buka dalam hadis. Orang yang duduk dalam majlis ilmu, walaupun dia tak bawa kitab, walaupun dia tak bawa pen, dia duduk dalam majlis ilmu, dia duduk, dia dengar je. Walaupun duduk di luar sana. Dengar ni orang duduk luar. Ya, kalau tengok bola dekat, mengaji duduk jauh, busuk punya orang. Ya. Dan tak boleh marah ke aku kena cakap. Nanti dia padang mahsyar Allah tanya aku, wahai Naha, engkau mengajar di satu tempat, hamba-Ku kenapa dia duduk luar? Engkau tak bagi tahu ke tentang kelebihan menuntut ilmu? Tak buka dalam hadis. Rasulullah tengah buat tazkirah. Seorang sahabat, dia masuk, dia duduk depan baginda, senyum baginda. Senyum Rasulullah. Seorang lagi sahabat, dia masuk, dia duduk jauh, Rasulullah senyum juga. Duduk jauh, Rasulullah senyum juga. Seorang sahabat, dia masuk, lepas itu dia turun balik. Rasulullah tengok je orang tu. Habis tazkirah, Rasulullah panggil sahabat, wahai sahabat, duduk dulu sekejap, aku nak bagi tahu kau orang tentang kelebihan menuntut ilmu. Tadi ada seorang sahabat kita duduk depan aku. Dia muliakan ilmu Allah. Dia duduk dalam majlis ilmu. Nanti di padang mahsyar Allah muliakan dia. Nampak ni tuan? Ni majlis ilmu, tuan. Apa kelebihan majlis ilmu? Kita datang, asalnya kita tak tahu. Nanti kita balik, kita tahu. Ini untung untuk ilmu, tuan. Seorang sahabat, dia duduk dalam majlis aku ni, dia duduk jauh sikit sana tu. Apa kata baginda? Walaupun dia duduk jauh, dia tetap dalam rahmat Allah sebab dia duduk dalam majlis ilmu. Tapi yang seorang tu dia masuk, dia terus balik, dia tak duduk dalam majlis ilmu, nanti di padang mahsyar Allah tidak melihatnya dengan pandangan rahmat Allah. Nampak tak? Ini kelebihan menuntut ilmu, tuan. Itu yang dalam satu pendapat, macam kita duduk dalam satu majlis ilmu, kita duduk, kita dengar orang ni jauh daripada api neraka Allah, tuan. Untung tak untung duduk dalam majlis ilmu, tuan. Betul, dengan orang soleh jangan jauh, dengan orang soleh jangan jauh. Ada orang soleh akan memberi syafaat kita nanti di padang mahsyar, tuan. Baik, sikit lagi, ya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kalam Nabi. Hadis ni banyak, tuan-tuan. Hadis ni bukan ribu, hadis ni million. Kalam Nabi, kalam sahabat, kalam Imam Asy-Syafi'i, kalam Imam Abu Hanifah, kalam Imam Malik, belum kalam-kalam lagi ulama-ulama lain lagi. Imam Bukhari, ya. Banyak hadis ni banyak. Ya, hadis ni banyak. Itu ahli sunnah wal jamaah, mula-mula Al-Quran. Lepas tu hadis. Bawah pada hadis, fatwa sahabat. Bawah pada fatwa sahabat, ijma' ulama. Ulama, kalam ulama. Yang kelima, hukum qiyas. Ini ahli sunnah wal jamaah. Tak ada dalam hadis, kalam ulama. Itu dalam hadis sebut, al-ulama warasatul anbiya. Anbiya ni bukan ulama. Anbiya ni Nabi dan Rasul. Itu yang kita belajar nahwu saraf. Anbiya ni dia dijamakkan, dia dihimpunkan, termasuklah ulama. Ni pentingnya belajar bahasa Arab. Pentingnya belajar nahwu saraf. Itu dalam tentang belajar hukum bid'ah, ada bid'ah wajib, bid'ah sunat, bid'ah makruh, bid'ah harus, bid'ah haram. Hukum bid'ah ada 5. Jangan sikit-sikit bid'ah, tahlil bid'ah, wirid lepas sembahyang bid'ah, baca talqin bid'ah, semuanya bid'ah. Cantik pun kau. Isap rokok depan surau tak bid'ah. Isap rokok dekat kubur tak bid'ah. Main TikTok tak bid'ah. Orang duk beramal soleh bid'ah, semua bid'ah. Baca Yasin malam Jumaat bid'ah, semua bid'ah. Kau berani kat Facebook, berani ya, cuba depan ni bid'ah. Ni bid'ah. Ni bid'ah. 5 hukum bid'ah aku bagi kat kau. Semua bid'ah, tuan-tuan.
Orang baca talqin bid'ah, kalau kau baca talqin bid'ah, nanti bapak kau meninggal, bapak kau mati, tak payah baca talqin lah. Main gitar kat kubur lah. Ting 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 ting. Wahai malaikat mungkar nangkir, yang mati ni bapak ai lah. Baca talqin bid'ah. Siapa kata bid'ah? Tuan, Dr. bukan kitab Furu'il Masail daripada Syekh Ramli, Syekh Ibnu Hajar, Imam Nawawi. Bokak bab talqin ada situ. Sunat baca talqin. Siapa dia? Bagi mukallaf. Tak sunat dibacakan talqin bila yang wafat, yang meninggal dunia itu para nabi, para rasul, kanak-kanak yang belum mumayyiz dan orang tak siuman. Ada dalam kita. Ngaji tak nak, ngaji kat TikTok mana jumpa, tuan. Mengaji dekat motorway suku RSZ mana jumpa, tuan. Tu orang dulu mengaji 20 tahun, tuan-tuan. Mengaji 15 tahun, tuan-tuan. Pernah buka sejarah Imam Asy-Syafi'i, guru dia 7,000. Tuan-tuan, 7,000 guru dia. Aku baru 19 orang. Nak lawan, nak challenge Imam Syafi'i jauh panggang daripada api. Ini setengah orang, Imam Syafi'i dia condemn. Imam Syafi'i baca syair, Ilahi lastulil firdausi aghna wala akwa ala naril jahimi fahabali taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dhambil azimi. Orang kata bid'ah. Masuk neraka tak mau, masuk syurga tak mau. Tuan, puak-puak ni anti ahli sunnah dia kata bid'ah. Sikit lagi tuan-tuan. Hadis ni baru baca dia punya Arab tak baca makna ni. Sabar Boleh tunggu ke? Boleh. Tak dalam hati jangan maki aku. Tuan. Boleh apa tak ni? Tuan-tuan kata aku dalam hati, dekat padang mahsyar sangkut. Yang main. Bukan kata je. Tak senyum pun sangkut. Contoh, tuan-tuan bertembung dengan dua manusia. Bertembung, orang ni senyum, kita tak senyum. Dalam hadis kursi mengatakan, tuan-tuan rujuk dengan ustaz pakai hadis. Orang ni nak masuk syurga dah. Lagi satu langkah. Kata Allah, Ya abdi. Nanti dulu. Aku nak tanya dengan penduduk di padang mahsyar, hamba ku ini nak masuk syurga dah. Ada siapa lagi nak tuntut tak? Sebab solat dia selesai dah, haji dia selesai dah, zakat dia selesai dah, cuma selesai dah. Ada nak tuntut apa lagi tak? Sebab dia nak masuk syurga ni. Seorang keluar, Ya Allah, aku nak tuntut fulan bin fulan ni. Bertembung dengan aku di pasar raya Maidin. Aku bertembung dengan dia, aku senyum dengan dia, dia tak senyum dengan aku. Aku nak tuntut dengan dia, Ya Allah. Bahaya tuan-tuan tak senyum dengan orang. Kalau orang minta bantuan kita tak tolong, macam mana? Itu baru senyum, tak senyum pun sangkut, tuan-tuan. Hati lah, tuan-tuan. Tu pakai emas ni bahaya, tuan-tuan. Kita baca makna dia, lepas tu kita berhenti. Belum baca lagi pun. Sabda Nabi SAW, La yuflihu qaumun tamlihakum ra'atun. Artinya, tiada dapat kemenangan oleh kaum yang memiliki mereka itu oleh perempuan. Tak dapat. Nabi cakap dah, kalau kaum tu dikuati, dipimpin oleh perempuan, lelaki itu dipimpin oleh perempuan, kaum itu tidak mendapat kemenangan. Kalau dalam rumah tangga tu isteri yang memimpin suaminya pada jalan-jalan rumah tangga tu tidak akan mendapat keberkatan. Nabi cakap dah, itu pentingnya. Itu dalam hadis sebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu ketua bagi perempuan. Wallahu alam. Cukup sampai sini. Cukuplah 1 jam lebih sikit. Kita ikut pada pembayaran.
Baiklah tuan-tuan, jadi sebelum tutup, kasuri kijang ni kalau tuan-tuan ada ambil, ada beli mana-mana, senang je. Ya, aku nak bagi tuan-tuan kalau beli, kalau ada ambil kasuri kijang, tuan-tuan kena tak tahu guna. Jangan tak tahu guna. Jangan beli simpan, jangan beli simpan, beli guna. Ada seorang hamba Allah, ya, kalau dia tengok live ni, aku minta maaf lah. Dia ambil kasuri kijang, dicoret kat lidah. Dia coret kat lidah, dia terus muntah. Ini kehebatan kasuri kijang. Allah nak keluarkan dia punya dalaman-dalaman yang kotor-kotor. Termasuklah sihir ke, ada benda yang kotor, Allah keluarkan. Ini kelebihan kasuri kijang. Tadi pun aku pening. Tuan-tuan, aku pening. Ya? Aku ikhtiar. Kita minta dengan Allah, aku coret. Baca selawat. Baca selawat syifa, alhamdulillah, hilang pening. Tuan-tuan. Ini kelebihan kasuri kijang. Kalau siapa sakit dalaman, tuan-tuan, hidup kasuri kijang ataupun tuan-tuan coret dekat lidah. Ya, sebab dalam kitab menyebutkan, dalam kitab Nasaihul Ibad ada benda Syekh Ibnu Hajar. Ada hadis daripada Imam Bukhari. Kasuri kijang ni dia bukan hanya minyak wangi, dia boleh buat pengubatan luaran dan dalaman. Sebab itu dia daripada kijang. Tu dia panggil kasuri kijang. Kijang ni dia tak ada kat sini. Dia ada dekat Rusia, dekat Mesir, dekat India, wallahu alam. Dekat Nepal ada. Tapi dia tak banyak. Dalam 100 ekor, dia ada 5-6 ekor je. Dia akan mengeluarkan kasuri daripada perut dia. Kasuri betina yang bertaring. Tuan-tuan, ni kasuri kijang. Ya? Dulu aku ada bunjuk dia. Memang bunjuk dia memang wangi sangat. Ada seorang Datuk Seri ni, dia minta dengan aku, Ustaz, bagi saya boleh. Datuk ni dengan aku baik sangat sebab dia anak murid bapak aku. Tuan-tuan, aku bagi dia. Sebab dia barang-barang baginda dia banyak sangat. Aku hadiah dekat dia, tuan-tuan. Tuan-tuan ada masalah, ya, kita minta dengan Allah. Kita cuma ikhtiar. Anak tuan-tuan kalau tuan-tuan bagi hidup, ya, bagi dia hidup, dia mencerdikkan akal. Akal dia nanti cerdik. Tuan-tuan. Dia mengingatkan hafalan-hafalan. Dia lupa nanti dia jadi ingat. Tuan-tuan, ni kelebihan kasuri kijang. Kalau siapa menghidu, dia akan menurunkan sifat panah baran. Ni kelebihan kasuri kijang. Aku tengok tuan-tuan ni memang panah baran, tuan-tuan. Tuan hidup kasuri kijang dekat luar, boleh ambil seorang satu. Ambil je. Ya, ambil. Sama juga ni buat mata ruqyah Zam-Zam, titik kat mata. Nanti mata ni bila titik, ada setengah orang dia titik, mata dia pedih. Ada setengah orang dia titik, mata dia jadi merah. Tapi bila merah, titik je lagi, tuan-tuan. Sebab apa? Ulama' beritahu buat tentang ruqyah, kita punya tempat mata ni, urat saraf ni salah satunya tempat tinggalnya jin. Itu yang mata kita jadi rabun. Tuan-tuan, dan mata kita ni kadang susah nak baca Quran. Tuan-tuan, titik, sebab dia air Zam-Zam. Tak ada campur air lain. Dah dibaca surah Al-Fatihah 1000 kali dan ayat-ayat ruqyah dalam ni. Tuan-tuan, ada kat luar, ambil ni, aku datang jauh. Ambil untuk orang kemaman. Ya, ambil, jangan tak ambil. Siapa tak ambil, rugi, tinggal sikit je. Tuan-tuan, ni habatus sauda. Ya, dah dibaca kat ayat Quran dalam ni. Tuan-tuan ada sakit kencing manis, darah tinggi, sakit gout, sakit lelah, sakit jantung, bawasir ke apa, titik je atas lidah. Atau bawah lidah. Kalau tak kasih minyak tak tahan, tuan-tuan minum dengan air. Sakit lutut, tuan-tuan titik dekat lutut, tuan-tuan buat pusingan tawab dekat lutut, tuan-tuan baca surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Tutup. Tutup. Ada kat luar, ambil orang satu. Ambil. Tapi dah ambil, bayar. Itu je. Ya, hutang boleh. Hutang dengan kawan, bayar dengan aku. Bukan hutang dengan aku. Tuan-tuan, sebab kami nak cari dana untuk sekolah. Anak yatim, orang tak siuman, orang gila. Tuan-tuan nak orang gila sebab kami ada 8 orang. Nak aku hantar seorang sini, nak. Apa salah jaga orang tak siuman, tuan-tuan? Amin boleh jaga 8 orang. Apa salah AJK sini ambil seorang? Buatkan satu rumah sini. AJK khidmat, boleh? Basuh berak dia, gosok gigi dia, mandikan dia, masakkan dia. Ada lelaki 8 orang. Kalau tak nak lelaki, ada perempuan seorang. Nak aku hantar besok? Aku telefon, tuan-tuan. Tak nak? Rugi ya, tuan-tuan. Bukan senang nak jaga orang ahli syurga. Orang gila ni ahli syurga, tuan-tuan. Percakapan dia doa, tuan-tuan. Ada seorang hamba Allah di tempat kami ni, aku ambil 2-3 minit. Orang tak siuman, namanya Pak Yub. Kalau tuan-tuan masuk je sekolah kami, dia tahan kata, dia doa, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, panjangkanlah umur tetamu ni. Kalau dia belum pergi haji, sampaikanlah niatnya pergi haji. Dia kerja doa.
Tapi dah doa sendiri mau ingat, bagi dia duit. Bukan aku yang suruh bagi. Sebab selagi tuan-tuan tak bagi duit, dia tahan cerita tuan-tuan. Kata tak boleh balik, saya sudah doa. Yelah, orang dah doa bagi upah tuan-tuan. Walaupun dia tak siuman, dia gila, dia kena duit. Tapi itu yang pelik. Kau sembahyang kau gila, duit kau kena. Tuan-tuan. Ada di tempat kami tuan-tuan, 8 orang. Bila rasa cukup sampai kat sini, jadi nak minta maaf banyak-banyak dengan tuan-tuan seandainya terkasar bahasa, ayat Quran ada salah, hadis ada tersilap, hukum Allah ada tersilap. Minta maaf banyak-banyak dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan kita semua dalam keampunan Allah, dalam redha Allah, dan mudah-mudahan kita semua mati di dalam husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ghfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hatim lana bi husnil الخاتمة ولا تهتم علينا بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.